الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di masjid. Kemudian kita bersama dalam majlis ilmu. Kita masih lagi kekal dalam suasana tempat semaya kita, semata-mata untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelebihan orang yang boleh duduk di tempat semaya dia. Dalam satu riwayat mengatakan, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma fil lahu warhamhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut malaikat Allah Subhanahu wa taala, sana ada kumpulan malaikat berdoa kepada orang yang semaya ataupun orang yang masih berada di tempat semaya yang dia semaya. Macam kita hari inilah tuan-tuan semua, selama mana dia tidak berhadas, selama mana kita boleh jaga air semaya kita masih kekal tempat semaya, maka kita sentiasa didoa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fil lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosa dia, kemudian rahmatilah dia. Itulah tuan-tuan semua, kita doa semoga kita sebahagian daripada orang-orang yang didoa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah hari ini kebetulan kita dah masuk bulan Syaban. Saya rasa saya nak peringat apa yang kita dah bincang sebelum ini tentang kemuliaan ataupun kelebihan Syaban, mana amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harap insya-Allah semoga budaya Syaban ataupun sunnah bulan Syaban kita dapat melaksanakannya sebelum tibanya bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kalau kita perhati kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Ramadan sebagai persiapan, di mana satu medan besar yang kita akan berdepan lepas ni, di sana perlu pada persiapan. Orang nak main bola lagu mana pun dia samina dia kena main awal lagi ke lagu mana. Kalau berlatih masa tu main masa tu boleh jadi ada masalah. Tentu semua kalau kita perhati kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah saya akan baca lepas ni tentang fadilah ataupun disebut sebagai kelebihan Syaban ini dalam hadis yang sahih. Kemudian kita akan tengok apakah hikmah, apakah perihikat ataupun apakah tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyakkan ibadat khususnya pada masa tu pada Ramadan, lepas ibadat puasa ni, kenapa ataupun sebab apa dan sebagainya. Kalau tuan-tuan semua kalau kita perhati kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disebut oleh Imam An-Nasa'i daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasum min Sya'ban. Qala dhaka syahrun yaghfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'imun. Naam, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicerita oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, satu peribadi yang saya pernah cerita sebelum ni, antara ayah dia di antara generasi awal yang banyak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Kita pernah sebut sebelum ni bahawasanya ayah dialah yang menjadi pengiring Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi berdakwah di kota Taif. Setelah orang Makkah al-Mukarramah tidak terima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pindah satu kawasan dikenali sebagai Taif, di mana orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayah dia itu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala. Tentu semua kerana ayah dia generasi awal yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan dia adalah ayah dia di antara adalah hamba yang pertama dalam sejarah Islam ataupun orang pertama yang menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana ayah dia ni daripada Islam, dia masuk Islam daripada awal lagi, terbiak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita rasa tak heranlah di mana suasana inilah yang dapat mendidik Usamah bin Zaid radhiyallahu taala. Kita selalu dengar tuan bahawasanya proses pendidikan ni, proses pendidikan di antara benda yang membawa kejayaan dalam proses pendidikan adalah masalah bi'ah ataupun suasana tersendiri. Suasana memainkan peranan penting untuk membina satu-satu orang. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nak cerita bagaimana suasana atau kadang-kadang boleh mempengaruhi pendidikan ataupun berbagai kepribadian satu-satu orang. Riwayat ini mengatakan bahawa anak-anak dilahirkan dalam keadaan bersih, maka ayah mak dia lah akan mencorakkan perjalanan anak dia, sama ada Yahudi ataupun Nasara atau Majusi ataupun sebagainya. Nak cerita tuan-tuan semua, maknanya proses pendidikan ni antara benda penting sekali adalah masalah bi'ah ataupun suasana itulah. Dan saya sebutlah sebelum ni, ada 3 perkara ada proses pendidikan ni penting sekali. Pertama sekali guru, dia panggil guru. Yang kedua, metod atau manhaj yang digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga ialah masalah suasana. Kalau ada 3 perkara ni molek, guru bagus, kemudian bahan yang digunakan dalam pendidikan tu bagus, kemudian suasana kehidupan tu, suasana tempat tu bagus, maka insya-Allah akan lahirnya pribadi-pribadi yang begitu hebat. Di mana berlaku di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, saya sebut banyak kali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai murabbi dia yang begitu hebat. Kemudian suasana pada masa itu suasana yang begitu hebat, akhir sekali cepatnya lahir pribadi-pribadi yang begitu hebat dalam sejarah di kalangan sahabat radhiyallahu taala. Usamah pun juga tuan-tuan semua, kerana dia daripada awal dia dididik oleh ayah dia, kemudian dia berada dalam suasana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kepribadiannya adalah kepribadian yang terbina daripada awal sampai akhir lah. Lepas tu kita dapati dalam kehidupan Usamah ni, tuan-tuan, walaupun dia umur muda, tapi dia punya kehebatan dia. Antara kehebatan yang kita pernah bincang ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi mandat kepada dia, tugasan kepada dia untuk bawa bala tentera pergi lawan Rom di saat-saat akhir saat-saat akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan cala-cala orang lah, walaupun umur yang begitu muda, tapi kehebatan yang ada pada Usamah ni sudah cukup untuk beri kepercayaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok kehebatan, akhir sekali Nabi ramai-ramai tu Nabi pilih dia menjadi ketua tentera untuk memerangi Rom pada masa itu. Itulah tuan-tuan semua kehebatan yang ada pada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, sahabat-sahabat ni dia ada perhati perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap pergerakan Nabi ke perkataan Nabi sentiasa dilihat, diperhati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab dia faham bahawasanya Nabi adalah qudwah, Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah contoh dalam segala segi dalam kehidupan manusia. Dan pergerakan Nabi, perangai Nabi, kata-kata Nabi sebagainya dibimbing ataupun dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para sahabat ada perhati bagaimana budaya hidup, bagaimana kaedah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang diperhati oleh sahabat ialah apa yang berlaku pada bulan Syaban, di mana Usamah dia tak perhati. Antara orang yang perhati lah Usamah, dia tengok kehidupan Nabi ni beza pada bulan lain, khususnya pada bulan Syaban lah. Bulan Syaban lepas ni Ramadan, dia tak perhati dalam sepanjang kehidupan dia lah. Sebab dia memang rapat dengan Nabi SAW, dan pergerakan Nabi sentiasa ditengok-tengok oleh dia sebagainya.
maka dia perhati satu benda yang berbeza, ialah didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa lebih kalau banding dengan masa-masa lain, dengan bulan-bulan lain ataupun hari-hari lain. Akhir sekali tuan-tuan semua dia jumpa Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, kata, dalam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Antara benda yang dia cuba tanya soalan, dan rasa soalan ni juga adalah soalan yang kita rasa terima kasih kepada Usamah yang tanya soalan ni, berkait maklumat ni siapa kita. Kata Rasulullah, kata Dhamma, tengok engkau puasa ya Rasulullah, kalau kena banding dengan masa-masa lain, puasa Ramadan lah, puasa Sya'ban lah, puasa yang paling banyak sekali. Banyak Rasulullah SAW puasa puasa pada bulan Sya'ban. Sebab tu kalau kita dapati dalam hadis-hadis lain, rupa-rupanya pemerhatian ini bukan pemerhatian pada Usamah saja, tapi pemerhatian ini juga berlaku kepada sahabat-sahabat lain, antaranya isteri Nabi SAW. Dan sepanjang hidup isteri Nabi memberi satu rumusan bagaimana kehidupan Nabi SAW pada bulan Sya'ban. Kalau mikir Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min sya'rin akthara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu, wa fi riwayatin kana yasumu Sya'ban illa qalila. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia duduk dengan Nabi SAW, isteri Nabi kan, dia perhati, antara benda dia perhati ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa banyak sangat pada bulan Sya'ban. Sehingga ada riwayat mengatakan keseluruhan, ada riwayat yang mengatakan kebanyakan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang dikatakan banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa, sikit sangat kalau tak puasa pun. Ini satu report daripada satu gambaran yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban. Kemudian Usamah pun gitu juga tuan-tuan semua. Usamah yang saya sebut tadilah. Kemudian apabila tanya Nabi bagi beberapa jawapan dah. Yang pertama sekali Nabi kata, ataupun sebut hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sangat puasa pada bulan Sya'ban. Antara jawapan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Yang pertama sekali di antara alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sangat puasa Ramadan ini, puasa Sya'ban ini, kata riwayat mengatakan, Nabi kata biasanya antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban ramai galik. Biasa kita gomo kadang-kadang bulan Rajab, kemudian lepas tu galik, kemudian bulan Ramadan. Tengah-tengah mari galik. Yakful maknanya galik ataupun leka dalam mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan semua, Nabi tak sih benda tu berlaku lah. Sebab tu riwayat mengatakan Nabi isi maksud sana ni dengan amalan-amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah amalan puasa. Insya-Allah, kenapa kita akan tengok lepas kenapa Nabi pilih puasa, tak pilih ibadat-ibadat lain. Kita tengok lepas insya-Allah. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata kepada dia, Nabi kata bulan Sya'ban, bulan yang Allah Taala akad amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala akad amalan kepada Allah, amalan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun, aku nak supaya amalan aku ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Kan, amalan kita akan diangkat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadat puasa. Tuan-tuan semua, dalam hadis ni beberapa perkara yang kita akan bincang. Pertama sekali kita tengok sikit pandangan dalam hadis ni dua sebab tadi. Pertama sekali kerana ramai orang leka pada bulan ni. Yang kedua pula ialah kerana amalan bulan ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada apa yang disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullahu taala, dia kata tambahan daripada apa yang kita bincang pada pagi inilah. Dia kata 3 perkara atau beberapa perkara lah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sangat puasa pada bulan Sya'ban. Antara yang kata dia, innahu kana yasumu salasata ayyam fi kulli syahrin
farubbama syughila an siyam syahran fajama'a dzalika min Sya'ban. Katanya Ibnu Qayyim, kata dia, Nabi ni dia puasa sokmo 3 hari sebulan. Nabi ni perangai dia, kalau tengok dalam sejarah, mana dalam kehidupan Nabi 3 hari sebulan tu Nabi akan puasa. Inilah yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pesan kepada pesan kepada seorang sahabat radhiyallahu ta'ala, Abu Hurairah. Kata dia, Abu Hurairah pernah sebut bagaimana amalan ni Nabi perturunkan kepada sahabat-sahabat dia, amalan puasa 3 hari ni. Riwayat daripada Abu Hurairah mengatakan, awsani khalili salas awsani khalili, Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat pada aku 3 perkara. Yang pertama di antara Nabi wasiat ialah an asumu salasata ayyam fi kulli syahrin. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, di antara benda yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah ialah supaya puasa 3 hari sebulan. 3 hari ni tuan-tuan semua, di segi nilai yang adalah sebulan puasa, di segi nilai yang Allah Ta'ala akan ganda sebulan puasa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab 1 hari itu maknanya di segi nilai dia sambung dengan 10, 2 hari 20, 3 hari 30. Maknanya 3 hari sebulan kita puasa itu adalah menyamai sebulan kita puasa. Dan katanya kalau orang boleh amal 3 hari sebulan, berarti dalam kehidupan dia dalam keadaan puasa, dalam keadaan beribadat puasa dia. Kata lain, nilai puasa akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu demi Ibnu Qayyim mengatakan Nabi ni dia puasa 3 hari sebulan. Itulah jadi budaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang sibuk dengan melayani musafir dan sebagainya. Ada bulan-bulan yang Nabi tak sempat nak puasa. Ada bulan-bulan yang Nabi tak cukup, tak sempat nak puasa kerana ada masalah lain, perjalanan musafir dan sebagainya, atau urusan-urusan lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Qayyim mengatakan Nabi akan ganti pada bulan Sya'ban. Ini antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ni puasa pada bulan pada banyak pada bulan Sya'ban. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, ta'ziman li Ramadan wa huwa as-saum yushbihu sunnata fardhis salati. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, kata dia, Nabi puasa untuk membesarkan Ramadan. Ramadan akan tiba lepas daripada Sya'ban, akan berlakunya bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi banyak puasa pada bulan Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Itu lain dan tak bukan kerana untuk nak membesarkan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim lebih kurang macam inilah, ibarat kata dia, sebelum kita semaya fardu tu kita semaya sunat dulu. Inilah satu satu ungkapan atau satu gambaran yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga yang Nabi puasa banyak sangat ni, itu mana yang saya sebut tadi, ialah turfa'ul amal, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan kita ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu semua amalan manusia ni, kalau kita perhati kepada hadis Nabi lah, dalam hadis kita bicara ni adalah Allah Ta'ala angkat amalan itu bulan Sya'ban. Dia Allah Ta'ala angkat amalan ni, dia dalam 3 bentuk lah. Kadang-kadang dia angkat dalam bentuk harian. Setiap hari amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu biasanya waktu subuh dan juga waktu asar. Macam kita lepas ni lah, amalan kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala, malaikat akan report kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita alhamdulillah kita hari ni duduk masjid, duduk mengajar ke apa, insya-Allah kita harap amalan kita, maknanya liputan yang berlaku adalah liputan yang baik. Kadang-kadang tuan-tuan semua, amalan itu diangkat dalam bentuk dia panggil mingguan. Dalam bentuk mingguan, contohnya biasanya berlaku dalam riwayat mengatakan hari Isnin dan hari Khamis, amalan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga pula ialah tuan-tuan semua, ialah dalam bentuk tahunan. Itu mana yang digambar dalam hadis inilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, iaitu bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akad Allah Subhanahu Wa Ta'ala akad amalan kita, amalan kita. Itulah tuan-tuan semua kenapa disebut, maknanya inilah dia panggil proses ataupun bentuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala akad amalan kita lah, sama ada dalam bentuk harian, sama ada dalam bentuk mingguan
sama ada yang berlaku dalam bentuk tahunan. Okay. Kemudian tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada kelebihan pula, okay, di antara kelebihan kita berada bulan Syaban ni tuan-tuan semua, di samping apa dia ni di sana ada berapa kelebihan lah. Di samping apa dia ni, ibadat puasa kita disarankan supaya kita buat. Kalau kita tengok kepada riwayat yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan pada bulan Syaban ni, khususnya pada malam Lailatul Nisfu Syaban, di mana malam tersebut siapa-siapa yang apa dia ni berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT akan ampun dosa dia. Sebab tu mengikut riwayat mengatakan, khususnya pada bulan Syaban ni, di malam Nisfu Syaban ataupun malam pertengahan bulan Syaban ni, ada riwayat apa dia ni mengatakan, innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Taala tengok pada malam nisfu Sya'ban, kan? Allah Taala tengok hamba-hamba dia pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam inilah bagi orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang yang bagi penumpuan apa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana malam ini malam istimewa. Riwayat mengatakan fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dosa-dosa kepada makhluk dia, manusia dan sebagainya, kepada manusia, illa kecuali yang tidak dapat keampunan dua golongan, illa li musyrikin aw musyahinin. Dua golongan inilah yang tidak akan dapat keampunan. Walaupun istimewanya bulan Syaban tuan-tuan semua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara keistimewaan adalah keistimewaan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada dua jenis manusia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala manusia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tak ampun dosa dia. Yang pertama sekali Nabi kata lil musyrikin, iaitu orang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahayalah tuan-tuan semua. Amalan syirik ini kata dalam hadis banyak sangat, antara apa dia ni celaan ataupun di segi amalan syirik adalah ranking yang pertama sekali kesalahan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apakah dosa paling besar sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ialah al-isyraq, iaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, orang syirik dia tidak dapat keampun, tidak dapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan betul semua. Bukan bulan Syaban juga, bukan bulan Syaban, bulan lain begitu juga. Dia orang adalah manusia yang tidak akan dapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bulan Syaban orang semua dapat keampunan, orang diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak termasuk dalam senarai ni. Ini Nabi sebut illa lil musyrikin, kecuali orang musyrik tak dapat keampunan. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah au musyahinin. Yang kedua ni orang balah. Kan? Sebab itulah kita dah bincang selalu, maknanya Islam ni marah sangat orang balah ni. Kan? Orang balah ni dia tak layak untuk dapat keampunan. Dan ada juga riwayat mengatakan syurga pun tidak layak untuk mendapat syurga, kecuali dia baik dulu baru dia layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, amalan balah ni bukan amalan kita lah, kan? Amalan balah ni bukan amalan kita. Amalan kita adalah amalan berukhuwah, amalan apa dia ni rahmat merahmati antara satu sama lain, ihsan kesian belah antara satu sama lain. Itu amalan umat Islam, kan? Itulah amalan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balah-balah ni bukan amalan kita, balah-balah ni bukan budaya hidup seorang muslim. Siapa dalam hadis ni mengatakan, maknanya orang ni tak layak untuk dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun keampunan ditabur kepada semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang yang terlibat dalam masalah balah ini, maka dia tidak akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua dua perkara yang perlu kita jagalah. Apabila manusia nak dapat keampunan daripada Allah Taala, kata daripada hadis ni dia kena jaga dua perkara. Yang pertama, jangan syirik dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula ialah jangan dia ada sifat suka balah, suka berkelahi antara satu sama lain. Tuan-tuan semua, dalam hadis yang kita bincang tadi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pilih amalan puasa, dia tak pilih amalan lain. Amalan ni banyak, keluar zakat boleh, sedekah pun boleh, kan? Kemudian apa lagi?
Dan banyak amal-amal banyak kita boleh buat. Kalau sebut amal soleh banyak sangat. Tapi kenapa dalam hadis ni Nabi SAW dia pilih amalan puasa khusus dalam Syaban ni adalah satu budaya kehidupan Rasulullah SAW. Tentu semua puasa ni kalau kita perhati dalam hadis lah, maknanya antara ibadat yang hebat di segi nilai dia. Pertama sekali puasa ni adalah, puasa ni kalau segi keikhlasan puasa adalah lebih daripada amalan-amalan lain. Puasa kita tak sorok, kalau mana orang tak nampak. Kalau amalan lain dipanggil amalan sir ataupun amalan rahsia. Sebab tu kalau kita perhati dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, Allah Ta'ala kata semua tu apa dia ni, puasa aku sendiri akan balas. Maknanya nilai puasa terlalu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tengok dari segi hikmah, antaranya ialah dari segi keikhlasan. Kalau banding dengan yang malam-malam lain adalah puasa di antara ranking yang teratas lah. Okay. Tak apa tuan-tuan semua, kita cuba tengok sikit beberapa hadis yang berkaitan dengan kelebihan puasa ni, yang menjadi amalan budaya hidup Rasulullah SAW pada bulan Syaban ni. Saya membawa 3 hadis tuan-tuan semua tentang kelebihan puasa ni. InsyaAllah kita harap dia adalah menjadi sasaran kita lah pada bulan Syaban ni. Puasa ni banyak perkara dari segi kelebihannya. Sebelum kesihatan pun memang waktu tak payah fikir lah. Kalau pergi jumpa doktor sakit sikit dia suruh puasa, tahan makan ke apa semua kan. Tu memang benda tu confirm. Tambah-tambah dunia lah ni pula. Orang tak sihat lah ni, orang kecil manis ke apa semua, biasanya tu di antara cadangan yang dicadang oleh apa dia ni doktor supaya kita jadi budaya dalam kehidupan kita. Waktu kita bicara waktu tak apa, waktu memang jelas tuan semua, sumu tasihu puasalah kamu, sumu tasuhu puasalah kamu, nescaya kamu akan diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak buat 3 hadis hari ni tuan semua berkaitan dengan kelebihan puasa ni. La di antaranya ialah hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan, la yasumu abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajahu anin nari 70 kharifan. Ini besar sangat nilai pahala dia. Nabi kata SAW, mana-mana orang yang puasa, mana-mana orang puasa satu hari saja dia puasa, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia puasa. Dia puasa dalam keadaan apa dia ni, ikhlas ke, ataupun dia puasa lah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jauh apa dia ni, diri dia daripada hari tersebut, daripada neraka tu 70 kharifan, 70 tahun jarak jauh dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tentu semua satu kelebihan yang begitu besar lah. Maknanya 70 tahun jarak perjalanan neraka tu sekat tu, maknanya tu jauh dari kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita duduk semua dalam dalam semaya kita ataupun dalam kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. 3 benda yang kita minta Allah Ta'ala. Pertama sekali kebajikan dalam kehidupan dunia, kemudian wa fil akhirat, kehidupan akhirat yang terbaik, kemudian lagi kita minta ialah wa qina adzabannar, kita minta jauh daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak dalam hadis-hadis tentu semuanya Nabi ajar kita supaya apa dia ni, kita jauh daripada api neraka. Macam sembahyang subuh tadilah, kita disarankan baca kepada Allahumma ajirni minan nar. Lepas subuh 7 kali, kemudian lepas maghrib pula 7 kali. Kalau boleh jangan tinggal ni amalan ni. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka. Riwayat mengatakan siapa-siapa yang dikatakan siapa-siapa yang baca ni 7 kali lepas daripada sembahyang subuh, kemudian 7 kali pada semaya maghrib, maka Allah Ta'ala akan selamat diri dia daripada api neraka. Tentu semua itu amalan dari segi doa. Kemudian kita cuba terjemuh amalan yang boleh jauh kita daripada api neraka. Antaranya amalan puasa berdasar pada hadis ni lah. Satu hari 70 tahun jarak kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkanlah tentu semua, kalau lah kesempatan diberi oleh Tuhan 2-3 hari, katakanlah 2-3 hari, 2 hari kita boleh puasa, berapa jauh, berapa jarak, 3 hari berapa jarak, kemudian 4 hari berapa jarak dan sebagainya. Bayangkanlah berapa banyak, berapa jarak yang begitu jauh sekali kalau kita dapat membudayakan puasa ini dalam kehidupan kita. Ini tentu semua di antara dia ni amalan yang
disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab amalan puasa ni dia amalan melibatkan semua perkara kita panggil. Tak, amalan kita apa dia banyaklah. Di segi puasa ni banyak benda-benda yang Allah Taala akan nilai satu-satu dan sebagainya. Dan sepanjang kita puasa pula, mana amalan kita dinilai lebih kalau banding dengan bulan tak puasa. Kalau ke mana? Kan, so tu kadang-kadang diganda dan sebagainya. Itulah kita doalah tuan-tuan, semoga-moga apa dia ni bulan Syaban yang kita sambut, yang kita berada pada masa sekarang ni, kalau kita apa dia kita pakat-pakatlah tuan-tuan semua. Kalau sebelum ni kita puasa bulan lain sehari, kita start 3 hari 2 hari dan sebagainya, kita nak banyak sekali bandingkan bulan-bulan lain mana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, Nabi ni tak dosa, tak macam kita lah kan. Cuba tengok dia ajar amalan kepada kita kan. Ini semua adalah rahmat kita panggil kan. Nabi dia mula dengan diri dia. Ya, kalau kita lah ni kita kecek sedap, syarah sedap, tapi kita tak buat gambar satu, tak, dia suruh orang yang buatnya kan. Tapi inilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi start dengan diri dia dulu. Lepas tu kita tak boleh kata apa, dia mau tak buat tak terima isu macam tu. Tak. Nabi adalah orang mula-mula sekali melaksanakan arahan Allah ataupun budaya puasa ni, dia cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua tuan-tuan semua tentang kelebihan puasa ni ialah hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, kata qultu ya Rasulullah murni bi amalin yanfa'uni Allahu bihi qala alayka bis-shaum fa innahu la adla lah. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, hadis ni riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak. Katanya Abu Umamah kata, Rasulullah kata dia, murni, perintahlah kepada saya, arahlah kepada saya, sarankanlah kepada saya amalan yang Allah Ta'ala akan beri manfaat kepada saya. Cerita kepada saya Rasulullah satu amalan yang mana amalan itu benar-benar beri manfaat kepada saya Rasulullah. Ini tanya Umamah radhiyallahu ta'ala ni kan. Sebab sahabat-sahabat ni dia antara kelebihan dia kalau amalan dia amalan yang berkualiti. Okay. Sebab kita ni kadang-kadang umur tak panjang. Kalau mana kan, kalau kita umur pun kita nak umur susah berkualiti, itulah gitulah. Tamu-tamu mak Nabi Muhammad pula umur dia tak banyak, sekitar 60-70 ataupun lebih sikit gitu ya, kalau banding dengan umat-umat lain. Sebab tu kita dapati di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala, apabila tanya tentang amalan ni, dia melihat di segi amalan yang berkualiti, amalan yang banyak nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan ni kalau ke mana kan, kita kalau boleh kita nak niaga, boleh nak kaya lalu kalau ke mana kan. Begitu dalam budaya hidup kita tuan-tuan semua. Sahabat ni satu pribadi yang dia tunjuk pada kita, inilah pribadi dia orang. Boleh tanya soalan Nabi dan afdal amal, apakah amalan yang paling lebih, apakah amalan yang beri manfaat kepada saya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay. Sungguh tuan-tuan semua, kita umur tak panjang. Ya, kalau pula umur tak panjang pun tak banyak pula ibadat dah. Kalau boleh kita nak lah, kalau boleh hak mana, kalau kita boleh benar tu nilai dia besar. Macam puasa tadi tuan-tuan semua. Satu hari yang kita puasa fi sabilillah itu adalah 70 tahun jarak dia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, Usamah tanya Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah murni bi amalin yanfa'uni Allahu bihi, yanfa'uni Allahu bi, kata dia. Kan, tunjuk pula saya satu amalan ya Rasulullah. Saya nak satu amalan saja. Banyak-banyak takut tak ada. Amalan yang benar-benar beri manfaat kepada saya ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata alaika bis-shaum fa innahu la adalah. Nabi kata hendaklah kamu puasa. Di mana puasa ni tak ada bandingan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi nilai dia tak ada bandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadat lain tuan-tuan semua, cuba tengok ibadat lain kadang-kadang macam sembahyang 10 minit, kalau cepat lagi 5 minit, tak? Kemudian ibadat lain katakanlah puasa ni dia berlaku dalam bentuk sepanjang hari. Ya, sepanjang hari ibadat kita tu. Ya. Dia panggil amalan amalan tak makan niat kerana Allah Taala, berlaku di panjang, dia berlaku di mana sehari itu, bagaimana penilaian itu berlaku sebenarnya tuan-tuan semua. Setiap detik dalam kehidupan kita hari itu adalah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah Nabi pesan kepada Abu Umamah ni supaya perbanyakkan puasa, fa innahu la adlalah, kerana dia tidak ada tandingan, dia tidak ada apa, dia tak nak tanding dengan amalan-amalan lain. Okay. Kemudian yang terakhir sekali tuan-tuan semua, di antara
apa dia, saya ambil sebenarnya banyak lagi hadis-hadisnya. Saya ambil hadis yang ketiga ni adalah tentang kemuliaan puasa ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man khutima lahu bi siyami yaumin dakhala al-jannah. Nabi kata orang yang berakhir di keadaan dia puasa, katakanlah dia mati, dia puasa, kemudian Allah Taala ambil diri dia masa dia puasa. Okey, Allah Taala ni ambil manusia mati ni, dia tak tahu bila-bila kalau ke mana. Okey, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la siapa masa Tuhan akan ambil. Maka bagi orang yang Tuhan ambil dalam keadaan puasa ni, maka terlalu besar sangat pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat mengatakan, man khutima lahu bisiyami yaumin dakhalul jannah. Kalau mengikut apa yang ditafsir oleh Imam Al-Minawi, kata dia, siapa-siapa yang puasa, kata dia, kemudian pada masa dia puasa tu dia ambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ada semua kadang-kadang Tuhan mulia dia, kan? Dia mati dalam keadaan apa, dia puasa pada masa tu. Dalam hadis ni mengatakan dakhalul jannah, dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya. Begitulah kita harap sangat apa dia ni, benar-benar puasa ni ataupun amalan puasa menjadi budaya kita lah. Dan kalau kita harap selagi kalau boleh kita mati dalam keadaan kita puasa, berasal kepada hadis ni adalah dakhalul jannah, bukan calai-calai pahala ni. Dia adalah pahala di mana syurga akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dah tuan-tuan semua, kalau kita, saya pernah cerita tentang satu peribadi lah. Satu peribadi nama dia Ahmad Yasin. Peribadi ini adalah tokoh kepada perjuangan Palestin. Kita pernah dengar di Mesir, dia di Gaza atau Hamas. Hamas tu adalah kira dia yang di antara dia yang pengasas kepada Hamas, dan dia ramai didik orang-orang tu. Dia didik orang jadi manusia sehingga berani berjihad di Allah Subhanahu wa taala, lawan Israel dan sebagainya. Itu di antara hasil daripada didikan dia orang itu. Dia adalah orang yang pertama dikatakan di antara orang yang apa dia ni didik pemuda-pemuda Palestin untuk apa dia ni rasa izzah diri dan cinta kepada jihad fisabilillah. Saya nak sebut sikit tentang, saya pernah sebut dah sebelum ni, tapi saya ulang balik, ialah bagaimana keadaan sebelum Allah Taala matikan dia. Saat-saat akhir hidup dia, bukan saat akhir lah, saat apa dia ni di akhir hidup dia ni, dia cacat. Cacat tubuh lah, tapi otak dia gelega lebih daripada orang lain. Otak dia adalah perancang yang begitu hebat sekali. Dia ni tu semua apabila saya nak sebut sikit malam dia nak mati tu lah. Bagaimana orang yang baik ni Allah Ta'ala akan akhiri hidup dia dengan kebaikan. Kita pun nak sangat kebaikan ni lah saat-saat nak mati ni. Dalam orang kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita minta Allah Subhanahu wa taala akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Sebab husnul khatimah tu penentuan kepada masa depan kita. Kalau kita ibadat kuat sebelum ni berkata, tapi husnul khatimah tak berlaku, maka wal'izbillah. Ada setengah orang kadang-kadang Tuhan akhir dia dengan husnul khatimah, di mana dia kafir sebelum dia masuk Islam tu, sebelum dia mati tu, saat-saat dia mati dan mengucap. Itu husnul khatimah kepada dia lah. Sebab itulah kita doa semua apa dia ni, antara doa yang saya sebut tadilah. Satu lagi, Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah hari-hari terakhir itu adalah hari yang paling baik. Apa dia ni, aku nak jumpa hari-hari terbaik kita boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kembali kepada kisah apa dia ni Ahmad Yasin tadi itu semua. Okey, ini satu kita tengok bagaimana Allah Taala sudah hidup dia dalam keadaan comel. Malas sebelum dia mati tu semua, dia memang orang pejuang ni kuat ibadat, banyak kecek dah. Orang ni banyak kecek, tengok dia sampai subuh lewat pada kadang-kadang. Dah waktu malam dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas tu pula dah sahur tu semua. Dah sahur ke apa semua. Kemudian lepas daripada tu bunyi apa ni, dia dekat masjid. Dia orang tolak dia nak kata duduk roda gitulah. Tolak di masjid sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh keluar daripada masjid itu, mari serangan daripada serangan mungkin serangan biasalah daripada esok akhir sekali dia kena serang, mati dia masa tu. Saya nak sebut bagaimana suasana dia tu. Kita tengok pada hadis ni, yang besar sangatlah nilai dia. Nabi kata siapa-siapa yang akhir hidup dia dalam keadaan dia puasa, dakhalul jannah, dia akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala.
Itulah tuan-tuan semua antara benda yang kita boleh bincang pada pagi ini. Anak ceritanya ini sebahagian daripada budaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban ialah perbanyakkan puasa sebagai dia ni membesarkan ataupun sebagai persiapan persediaan untuk untuk berdepan dengan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bincang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih puasa sebagai amalan yang amalan untuk dia penuh pada bulan Syaban. Kan kita dah bincang tadi. Kita doalah moga-moga apa yang kita bincang pada pagi ini bukan hanya sekadar maklumat, tuan-tuan semua, sama-samalah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga maklumat ini kita boleh terjemuh dalam kehidupan kita. Kalau sebelum ni kita tak boleh puasa, kan, kita cubalah kita terjemuh puasa kita dalam perbanyak kepada bulan Syaban. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pada dia ni beri keberkatan dan beri kebaikan kepada kita lah semua kita bincang dalam kelebihan puasa tadi. Setakat itulah untuk pagi ini. Moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.